Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi seperti biasa, jika audio saya jelas, ya, anda diminta beri komen untuk mengesahkan ianya jelas. Jadi hari ini saya ada satu topik menarik, susulan pelbagai pertanyaan yang dilontarkan kepada saya secara peribadi berhubung dengan kestabilan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya merujuk kepada semua soalan ini, saya meneliti semua perkara yang ditanya dan saya mengambil keputusan untuk membuat satu penjelasan, satu siri kemungkinan untuk memberi anda gambaran jelas apa yang boleh atau tidak boleh berlaku dan apa natijah tindakan-tindakan tertentu sekiranya ianya dilakukan. Jadi itu yang saya nak jelaskan hari ini. Jadi tonton sehingga akhir, sehingga saya selesai menjelaskannya. Anda pasti mendapatinya menarik, dan kemudian bila saya beri isyarat jika ada soalan yang ingin ditanya, anda boleh bertanya. Jadi semestinya ada ramai yang bertanya, adakah Najib akan diampunkan seperti mana Anwar dulu diampunkan? Adakah Zahid akan dilepas dan dibebas? Ya, sebagai sebab adakah wujud satu perjanjian agar Zahid dilepas dan dibebas, Najib dibebas dan sebagainya? Semestinya pertanyaan-pertanyaan ini wujud. Ada banyak pertanyaan sedemikian diajukan kepada saya. Malah bila kita keluar, bila kita boleh mendengar benda ini dibualkan, dan kita boleh juga baca di ruang-ruang komen, dan desas-desus ini bertambah deras, lebih-lebih lagi apabila Zahid dilantik sebagai TPM yang memarahkan terlalu banyak netizen. Okey, jadi saya mulakan. Pertama sekali, jika kita lihat kerajaan ini, kita tahu bahawa ada satu naratif palsu yang dimainkan, kononnya disebabkan UMNO, Anwar berjaya jadi Perdana Menteri. Ini bohong, ini palsu. Sebenarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapat sokongan majoriti dalam bentuk akuan bersumpah. Kemudian ada tindakan Zaid Hamidi yang memperdaya istana dan juga ahli-ahli Parlimen BN apabila dia secara senyap ada warkah yang memberitahu Agong kononnya seluruh Barisan Nasional iaitu 30 MP sokong Anwar. Jadi ini menyebabkan tuanku ada akuan-akuan bersumpah daripada beberapa ahli Parlimen Barisan Nasional yang tidak dapat disahkan sama ada ianya sudah ditarik balik ke tidak. Jadi ini semua menjurus kepada situasi di mana akhirnya tuanku terpaksa tidak kira akuan-akuan bersumpah selain daripada mana-mana akuan bersumpah lah. Jadi bila tak kira mana-mana akuan bersumpah, tuanku terpaksa berpandukan balik kepada kerusi yang dimenangi. Jadi bila kita lihat kerusi yang dimenangi, PH dapat 82 dan Perikatan dapat 73. Jadi atas dasar itu Perdana Menteri adalah dari PH, dan ini lantikan itu berdasarkan pembentukan kerajaan minoriti. Okey. So itulah yang berlaku, dan kerajaan minoriti akan kekal kerajaan minoriti sehingga keabsahan kerajaan ini dibuktikan dalam Parlimen, sama ada menerusi undi usul percaya yang berasingan atau menerusi undi bajet hujung bulan ini. So itu rentetan dia. So tidak ada kebenaran dalam dakwaan kononnya UMNO telah membantu Anwar menjadi Perdana Menteri dan membentuk kerajaan. Okey. Cuma sekarang timbul persoalan, apabila berlaku usul percaya, apabila berlaku undi bajet, adakah Anwar akan kekal sebagai Perdana Menteri? Okey, di sini boleh timbul persoalan, adakah Anwar amat-amat memerlukan Zahid dan UMNO? Di situ jawapannya ya. Kerana untuk bertukar daripada kerajaan minoriti kepada kerajaan majoriti secara rasmi, Anwar perlu pastikan mana-mana bentuk usul percaya terhadap dia, sama ada usul secara langsung atau tidak langsung menerusi undi bajet, perlu lulus. Di situ dia bergantung kepada Zahid dan 29 lagi MP Barisan Nasional.
So itu penjelasan apa yang nyata, apa yang realitinya berbanding dengan apa yang auta yang sedang diputar-putar di media sosial. Baik. Okey. Sekarang Zahid telah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi ini telah menimbulkan keresahan saya lihat di kalangan ramai penyokong Pakatan Harapan maupun Melayu Islam yang duduk di sebelah pembangkang. Tetapi ada seperkara yang mungkin ramai tidak sedar, bahawa Zahid ada satu lagi lantikan sebagai menteri yang ada kaitan dengan wilayah. Jadi untuk makluman anda semua, apabila kita cerita pengampunan diraja bagi Najib Razak, menteri yang berkaitan dengan wilayah ini, sebab pengampunan ini melibatkan lembaga pengampunan kawasan wilayah persekutuan. Jadi menteri yang berkaitan dengan wilayah ini boleh duduk dalam lembaga tersebut. Secara tidak langsung, ini menimbulkan persoalan apakah Zahid akan duduk di dalam lembaga pengampunan. Okey, itu pertama, ya. Jadi saya kira orang sedang bertumpu kepada isu Zahid dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Orang lupa bahawa dia sekarang ada portfolio yang berkait dengan wilayah, dan portfolio ini timbul persoalan adakah dia akan duduk dalam lembaga pengampunan yang menentukan pengampunan Najib. So itu adalah sesuatu yang anda perlu teliti. Okey, kedua, ada orang bertanya adakah Zahid dilepaskan. Jadi sekarang yang paling penting selain daripada usul percaya ni, usul percaya ni Anwar dah lantik Zahid sebagai TPM. Ya, jadi bila Zahid dah dilantik sebagai TPM, berkemungkinan besar semua 30 MP BN terpaksa mendengar Zahid dan menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Maka Anwar dijangka akan lulus usul percaya, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Tetapi seterusnya untuk Anwar kekal, ya, Perdana Menteri, beliau perlu memastikan tidak ada pengumuman oleh UMNO atau MP-MP UMNO atau Barisan Nasional bahawa mereka tarik sokongan daripada dia. Dan untuk memastikan tidak ada MP-MP UMNO ataupun MP-MP dari Barisan Nasional yang menarik sokongan terhadap dia, khususnya 30 MP BN, jadi Anwar perlu memastikan Zahid kekal sebagai Presiden UMNO. Now, adakah Zahid akan kekal sebagai Presiden UMNO? Jadi sekarang ni, pemilihan UMNO wajib dilakukan 6 bulan selepas pilihan raya umum ke-15, dan ini sudah ditetapkan oleh ROS. Jadi 6 bulan selepas PRU 15 bermaknanya pemilihan UMNO perlu dilakukan selewat-lewatnya bulan Mei depan. Okey. Dan bila berlaku pemilihan UMNO ni, saya tidak jangka sekali-kali saya tidak jangka Zahid akan kekal sebagai Presiden UMNO sekiranya beliau dicabar. Ini kerana sudah, walaupun ada pihak ramai pemimpin bahagian dan MP-MP yang terpaksa bersetuju untuk sokong PH, ianya disebabkan mereka menunggu pemilihan UMNO sebab memang ada ketidakpuasan hati di dalam BN yang amat menyeluruh terhadap Zahid, dan ini kita sudah lihat bila mereka meminta Zahid letak jawatan. Jadi satu-satunya perkara yang mereka boleh lakukan adalah usul cuba menumbangkan Zahid pada pemilihan UMNO dengan mencabar jawatan Presiden UMNO. Okey, tetapi masalahnya untuk Anwar menunggu sehingga pemilihan UMNO, mesti ada tuntutan-tuntutan daripada pihak-pihak tertentu dalam UMNO. Jadi ada orang bertanya, adakah Zahid akan dilepas dan dibebaskan? Okey. Andai kata sekarang Zahid dilepas dan dibebaskan, andai kata, ini untuk tujuan perbincangan. Bukan saya kata ini akan berlaku, ini tidak akan berlaku, tapi perkara ni memang disebut-sebut. Jadi andai kata Zahid dilepas dan dibebaskan, jadi Zahid sudah tidak bergelar kluster mahkamah dan dia masih Presiden UMNO. Jadi jika Zahid dilepas dan dibebaskan sebelum pemilihan UMNO menerusi pelantikan Peguam Negara baru, ya, ini untuk tujuan perbincangan, Zahid bukan lagi kluster mahkamah. Jadi
sebenarnya perkara yang, kalau saya Zahid, perkara yang akan saya pertimbangkan sekarang adalah jika BN kekal dengan PH, semestinya hangus pada PRU16. Kalau sekarang pun, kalau dia tarik sokongan terhadap PH sekalipun, dia mesti akan hangus pada PRU16. Tapi sekurang-kurangnya kalau tarik sokongan terhadap PH, mungkin boleh tebus balik kekalahan, mungkin boleh tebus balik dan dapat balik sokongan sedikit sebanyak. Jadi Zahid sekiranya tak bergelar kluster mahkamah, adakah Anwar yakin bahawa Zahid tidak akan menghubungi Tan Sri Muhyiddin Yassin atau Perikatan Nasional untuk menubuhkan kerajaan baru dan demi menumbangkan DAP seperti mana yang pernah dilakukan dulu? Berlaku pergabungan antara Perikatan Nasional dengan UMNO menjurus kepada keruntuhan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Anwar tidak mungkin boleh yakin. Because in politics, there is no permanent enemies, there are no permanent friends. Dan Zahid pernah diketahui, Anwar sendiri dah lihat, boleh ubah-ubah kem semata-mata untuk kepentingan sendiri. Jadi semestinya Anwar tidak boleh lepas dan bebaskan Zahid. Ini untuk, saya ulang, ini untuk tujuan perbincangan. Ya, andai kata ada orang tanya, dan memang ada orang tanya jika Zahid dilepas dan dibebaskan dan sebagainya. Tetapi keputusan kes Zahid akan dibuat dijangka antara bulan Januari depan hingga bulan Mac. Jadi kiranya Zahid dilepas dan dibebas, ia perlu sebelum mahkamah membuat keputusan. Jadi pemilihan UMNO perlu dilakukan sebelum bulan Februari sekurang-kurangnya, mungkin bulan Januari atau Februari. Kerana jika Anwar nak lihat dulu di dalam pemilihan UMNO Zahid boleh kekal ke tidak. Ya, kalau Zahid dah tak boleh kekal, memang kerajaan saya mungkin akan tumbang. Jadi buat apa lepas dan bebas? Andai kata itulah perancangannya, sebab saya tidak tahu. Ya, jadi semestinya dia nak pemilihan UMNO dulu. Tetapi untuk melakukan pemilihan UMNO dulu, ianya perlu sebelum bulan Mac, Januari atau Februari. Maka di situ kita boleh jangka akan berlaku pemilihan UMNO dalam masa terdekat. Okey. Kemudian pula timbul soalan, pemilihan UMNO ni bukannya Zahid boleh kekal, sebab saya yakin, 99% yakin, jika Zahid dicabar, dia akan tumbang. Jadi macam mana nak elak Zahid tumbang? Kerana mungkin Anwar bimbang. Ya, mungkin Anwar bimbang. Zahid tumbang, habislah saya. Saya lepas dan bebas, jika dia dilepas dan dibebaskan pun, saya kena. Sebab tidak boleh dipercayai, andai kata itulah cara Anwar melihatnya. Jika Zahid tidak kekal sebagai Presiden UMNO pun kena. Jadi macam mana pun, saya buat macam mana pun, risikonya amat besar atau nampak memang saya akan kena lah. Jadi tak guna nak bantu dia dalam pemilihan UMNO. Atau mungkin Anwar berfikir, boleh ke saya bantu Zahid dalam pemilihan UMNO? Okey, jawapannya boleh. Okey, saya beri penyelesaian kepada Anwar dulu, kemudian saya cerita bagaimana penyelesaian ini sebenarnya tidak akan bantu dia. Penyelesaiannya jika Najib dibebas. Okey. Macam mana Najib dibebas? Ini saya tak nak buat spekulasi, tetapi Najib dibebas, diampunkan. Andai kata Najib mendapat pengampunan penuh seperti Anwar sebelum ini, maka Najib pun bukan lagi kluster mahkamah atau tidak lagi ada kesalahan yang pernah dilakukan. Ya, dengan syarat pengampunannya jenis sama yang diberikan kepada Anwar dulu, maka Najib sudah clear, 100% clear. Cuma ada kes 1MDB. Kalau itu pun dilepas dan dibebas, maka tak ada kes lagi. Okey. Dan untuk mengelakkan mana-mana pihak yang tidak sehaluan dengan Anwar untuk duduk sebagai Presiden UMNO, maka Najib boleh bertanding untuk Presiden UMNO. Dan semestinya Zahid akan setuju untuk memastikan Najib dan Zahid tetap kawal UMNO. Jadi jika Najib bertanding diampunkan dan kemudian dalam bulan Februari contohnya dia bertanding untuk jawatan Presiden UMNO, dia akan menang. Najib akan jadi Presiden UMNO baru. Bila Najib dah jadi, masalahnya bila Najib dah jadi Presiden UMNO, adakah Anwar fikir Najib dan Zahid akan kekal mahu duduk di bawah bayang PH?
Najib pun bukannya kluster mahkamah lagi. Zahid pun bukan kluster mahkamah lagi. Dan kita tahu pendirian mereka boleh berubah sebelum ni, dah dibuktikan. Dan mereka hanya ingin berkuasa dalam kerajaan. Jadi sekali lagi, untuk menumbangkan DAP, untuk menebus balik maruah BN, mungkin Najib akan berkata, bekerjasama dengan PA sudah jadi satu kesalahan. Saya pada masa itu saya bukan Presiden UMNO, sekarang saya Presiden UMNO. Saya fikir kita perlu tarik sokongan dan bersama Perikatan Nasional. Dia akan jurus balik kepada Perikatan Nasional dan Anwar akan tumbang. Jadi jika Najib dibebaskan, Anwar dijangka tidak akan bertahan. Jika Zahid dibebaskan, Anwar dijangka tidak akan bertahan. Jika pemilihan UMNO dilakukan awal ke lewat ke, Anwar dijangka tidak akan bertahan. Jadi sekiranya Anwar hendak membalas budi UMNO kerana menyokong dia, ianya akan berakhir pada tahap Zahid dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Lebih dari itu, saya tak nak spekulasi, tetapi ada orang bertanya. Jadi saya katakan, andaikan contohnya Zahid bebas, Najib bebas, apa jua sekalipun, Anwar tidak selamat. Okey. Dan jika Anwar tidak lakukan apa sekalipun, Anwar tidak selamat. Kesimpulannya, saya tidak jangka kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim akan bertahan lebih dari 8 bulan. So itu hujah saya sebagai menjawab pertanyaan-pertanyaan berhubung kemungkinan-kemungkinan yang berlaku. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Okey. Okey, saya rasa saya berhenti di sini sahaja. Itu yang saya ingin sampaikan. Ya. Jadi, sebelum anda membuat pertimbangan, mungkin Zahid bebas, mungkin Najib bebas, saya rasa Anwar dah pening. Ya. Sebab sekarang, kalau saya Anwar, perkara pertama yang menjadi kerisauan saya ialah, jika Zahid bebas, tak tentu saya akan selamat. Tapi jika dia tak bebas pun, dia takkan, saya tak selamat. Jika pemilihan UMNO awal saya lepaskan atau maaf ya, jika Najib dilepaskan atau mendapat pengampunan dan kemudian menjadi Presiden UMNO pun, saya tak selamat. Pandang kiri kanan, atas bawah, tak selamat, tak ada jaminan. Okey? So itulah maksud saya, kerajaan pimpinan Anwar tidak dijangka akan bertahan. Ini bacaan saya. Lebih dari itu saya tidak ingin cerita. Mungkin ada perkara lain saya tidak ingin cerita. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.